Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okay, kita sambung subtopik 7.3. Hari tu kita dah belajar pasal solubility, molar solubility dengan KSP, solubility product. Okay, kita recap balik macam mana nak jawab soalan tu. Okay, kita ada, kita ambil soalan ini. The solubility product KSP of calcium carbonate 2.8 times 10 to the power of minus 9. Calculate solubility in gram per decimeter cube. Okay. Solubility ni ada dua lah dalam gram per decimeter cube. Satu ada dalam molar solubility dengan unit mole per liter. So kalau kita kira X, nilai X yang kita dapat itu adalah solubility dalam mole per liter ataupun lebih tepat kita boleh panggil molar solubility lah. So bila dah dapat nilai X ni, okay, nak tukar ke gram per decimeter cube, kenalah darabkan dengan dia punya molar mass. Okay, itu plan kita. So, start with the salt, calcium carbonate in solid. Okay, dia akan larut dalam air menghasilkan Ca2 plus aqueous. Okay, plus CO3 to minus aqueous. Okay, because this is solid, so the concentration is ignored. Untuk semualah initial change dengan final. Okey, yang ni pula initially belum ada lagi. So, bila dah larut dia akan bertambah sebanyak X. Ini bertambah sebanyak X. So, this one XX. Okey, KSP sama dengan concentration of Ca2 plus times the concentration of CO3 to minus. Okey, dan concentration dia yang mana kita insert X tadi, X darab X. Okay, sama dengan nilai KSP yang dia bagi 2.8 darab 10 negatif 9. So, bila kita kira X sama dengan 5.29 darab 10 negatif 5. Ingat nilai X yang kita dapat itu adalah solubility dalam mol per liter. So, untuk dapat solubility dalam gram per liter, macam soalan nak ni, kita kena darabkan dengan molar mass 5.29 darab 10 negatif 5 darab molar mass dia kalsium. Berapa kalsium? 40.1. Karbon 12. O 16 darab 3. Okey, ini jadi 100.1. So, sini darab 100.1 dapatlah 5.29 darab 10 negatif 3 gram per liter ataupun gram per decimeter cube. Okey, so itulah jawapan kita. Nak tahu solubility, cari nilai X menggunakan KSP yang dia bagi. Okey, so now saya nak pergi dekat sebab 7.3 ni ada 3 section lah. Satu yang tadi, yang kedua predict precipitation, ini yang kedua. Ni kita nak tahulah salt tu akan hasilkan mendakan ke tidak. Okey, ini kita boleh tahu dengan cari nilai Q. Dah dapat nilai Q, kita compare dengan nilai KSP. Okey, tapi saya nak masuk yang nombor 3 ni dulu, common ion effect and solubility. Sebab dia lebih hampir kepada yang kita dah belajar tadi. Nilai X, solubility tu. Okey. Kalau kita ambil garam, macam tadi calcium carbonate ni, kita masukkan dalam, ini katalah ini pure water. Okey, adakah dia punya solubility itu lebih tinggi ataupun lebih rendah berbanding kalau kita larutkan dia ni dalam solution yang dah ada ion dia, macam calcium sulfate. Kita tak guna pure water, kita ambil calcium carbonate, larutkan dalam calcium sulfate solution. Adakah dia lebih larut ke lebih susah nak larut berbanding dengan impure water? Okay, so kalau kita fikirkan pure water ni kosong, hanya ada H2O sahaja. Kalau calcium sulfate ni,
H2O dah ditambahkan dengan kalsium 2+ dengan dah tambah SO4 2-. Dah ada zat terlarut dalam ni. So, kita akan expect yang kalsium karbonat ni dalam kalsium sulfate solution, solubility dia lebih rendah. Okay, sebab dah ada ion dalam tu. So, ion baru yang nak larut tu kena cari tempat dia sendiri. Susah sikit lah. Mungkin kalau tempat tu dah penuh, dia dah tak larut lah. Okay. Jadi, kita boleh buktikan lah dengan cari nilai X. So, kita akan kira. Okay. Contoh example ini, KSP4 AgCl 1/10 -10. Calculate molar solubility, which is symbolized as X, of AgCl in pure water, in water. Okay, in water macam biasa je. Ini kita cari nilai X, AgCl solid. Okay, Ag plus Cl minus equals, okay. Sini kosong plus X plus X X. Okay, so KSP equal to the concentration of Ag plus times the Cl minus. So, sini jadi X square, nilai KSP 1/10 -10. So, X sama dengan 1/10 -5. Okay, ini solubility in water. Okay, kalau kita ambil AgCl yang sama, kita larutkan dalam KCl solution. Okay, jadi yang ni, okay, AgCl tu tetap akan dissolve jadi Ag plus Cl minus, tapi kuantiti yang larut tu lah akan berubah. Okay, ini Ag kosong tapi Cl tak kosong sebab dalam solution tu dah ada 0.1 molar KCl. KCl dissociate to K plus Cl minus. So, kalau ini 0.1, Cl minus pun 0.1. Dalam tu dah ada 0.1 molar Cl minus. Okay. Jadi, bila ni plus X, sini X, sini 0.1 plus X. Okay, KSP X times 0.1 plus X. Sekejap. Okay. Yang mana ini nilai dia samalah 1/10 -10. Okay, tapi kita boleh buat assumption kat sini. Assume 0.1 plus X equal to 0.1. Sebab nilai KSP ni sangat kecil. Tengok 10 -10. Jadi nilai X ini pun sangat kecil lah. So, kita boleh abaikan 0.1 plus X. Kita abaikan X tu, kita anggap dia 0.1 sahaja. So, lebih senanglah pengiraan kita 1/10 -10 sama dengan X times 0.1. So, X sama dengan 1/10 -9. Okay, so terbuktilah sini solubility dia hanya 1/10 -9. Kalau dalam pure water lebih besar nilai dia 1/10 -5. So, bila ada common ion, dalam kes ini common ion itu adalah Cl minus. Kalau dah ada common ion dalam solution kita, dah ada Cl minus dalam ni, kita nak larutkan AgCl. Kuantiti AgCl yang boleh larut hanyalah sedikit sahaja. Lebih sedikit berbanding kalau larutan ini adalah pure water. Okay. Jadi, kita try exercise 2 pula. Solubility product KSP of bromide, lead bromide. Okay, determine the molar solubility in 0.1 molar sodium bromide. Okay, kita check sodium bromide ni. Okay, dia akan larut dissociate into Na plus Br minus. So, kalau ini 0.1, ini 0.1, ini pun 0.1. Kena check lah sebab kalau ini 2, katalah kali dia 2, dia akan jadi 0.2 ya. Okay, so dia tak semestinya sama. Kepekatan dia kena check dulu.
Okay, lead bromide PbBr2. Okay, Pb kosong. Yang ni ada sebanyak 0.1. Okay, so concentration of Br minus ini tengoklah yang kat sini dia ada berapa. Okay, tapi dekat change kena tengok perkali dia. Sini perkali 1, so plus x. Sini perkali 2, so 2x. So x 0.1 plus 2x. Okay, Ksp equal to the concentration of Pb2 plus times the concentration of Br minus square. Okay, insert the value. This one is x 0.1 plus 2x square. Ksp 8 darab 10 negatif 5. And we can assume that 0.1 plus 2x is 0.1, so 8 times 10 to the power of minus 5 x times 0.1 square. So x equal to 8 times 10 to the power of minus 3 mole per liter. Okay. So yang ni awak boleh try. Determine the molarity of Mg2 plus. Molarity of Mg2 plus in saturated solution of magnesium hydroxide. Okay, dalam ni. Dengan molarity of Mg2 plus in saturated solution of magnesium hydroxide containing, ni tambah. So, dalam solution kedua ini ada common ion lah. Okay, dalam ni hanya ada magnesium hydroxide. So, sama dengan in pure water. Dan juga molarity of Mg2 plus ni sama dengan nilai X. Sama dengan nilai solubility. Sebab bila kita buat macam ni, dissociation dia, Mg2 plus plus 2OH minus. Ini. Sini. 0, 0 plus X plus 2X. X plus 2X. Okay, nilai X ni juga adalah nilai kepekatan bagi Mg2 plus. So, awak boleh try nilai dia sini. Patut dapat 1.31 darab 10 negatif 4 molar. Kalau dalam solution yang ada common ion ni, yang kedua ni, yang ada NaOH, awak patut dapat 8.9 darab 10 negatif 8 molar. Okay.